Buletin Didik 10 November bersama saya Fazilah Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penceritaan suasana dalam sel dan bilik akhir sebelum banduan dijatuhi hukuman gantung menarik minat murid mendekati pameran hukuman penjara pada Karnival Hal Ehwal Murid di Sekolah Kebangsaan Ujung Batu di Kangar. Karnival selama sehari itu terbuka kepada ibu bapa dan komuniti setempat termasuk pelajar dari sekolah berdekatan. Selain penerangan yang diberikan pegawai dari Jabatan Penjara, terdapat juga pameran bermotifkan hukuman sepanjang zaman serta peralatan yang digunakan bagi tujuan tersebut. Ini sekaligus mendidik murid mengenai bentuk-bentuk jenayah dan hukumannya. Tahu dah pasal ni. Seronok? Sebab boleh kenal pasal mati gantung, lepas tu kena rotan, lepas tu ada barang-barang yang larangan buat masuk dalam penjara, macam dadah, pisau, paku, tembakau. Turut diadakan pameran daripada agensi anti dadah kebangsaan AADK, polis serta pameran pendidikan. Dianggarkan lebih 500 pengunjung hadir ke karnival itu yang diadakan sehingga jam 2 petang tadi. Usahawan dan komuniti luar turut dijemput membuka gerai jualan. Secara tidak langsung memberikan murid pengalaman dalam menguruskan wang ketika urusan jual beli. Ya, kaedah membeli, kaedah berhubungan dengan rakan-rakan dan juga penting juga untuk ibu bapa sebab kita adakan untuk simpanan, SSPN, tabung haji, bank Islam dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain. Dengan ni orang kata apa? Mereka tak perlu ke pejabat sebab dah datang ke sekolah, center di sini. Ya. Difahamkan SK Ujung Batu merupakan sekolah pertama di Perlis yang menganjurkan karnival sedemikian selepas pandemik COVID-19. Mulanya sekadar mencuba kemampuan diri, akhirnya pulang dengan kejayaan. Adik Mukhris Amir Izzuddin Abdul Rauf, pelajar orang kurang upaya OKU dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi Sandakan, Sabah, berjaya memenangi emas dan memecah rekod kebangsaan acara 100 dan 200 meter para sukma baru-baru ini. Kejayaan pelajar berusia 16 tahun ini diraih dan dikongsi bersama rakan-rakan, guru dan PIBG di sekolahnya. Walaupun ringkas, ia penuh bermakna. Acara yang menang 100 meter, 200, 400. Acara yang pecah rekod 100, 200 meter. Potensi Mukhris digilap jurulatihnya, namun tumpuan akademik lebih diutamakan ketika ini untuk menghadapi SPM tahun depan. Okey, Mukhris ni sebab dia masih muda lagi, baru usia 16 tahun. Jadi saya sekarang ni tidak terlalu tekan sangat dia punya pencapaian. Saya cuma bagi dia latih dulu seperti biasa sebab kalau boleh capai dulu tempoh matangnya selepas 18 tahun baru saya push lagi. Dia memang ada harapan untuk pergi lebih jauh. Contoh yang paling mudah hari ini kita dapat lihat adik Mukhris telah memecahkan 2 rekod kebangsaan di dalam 100 meter dan 200 meter. Dan saya pun sungguh gembira dan terharu dengan keputusan yang telah kita dapat kecapi. Memberikan pendedahan awal mengenai sejarah dan perkembangan sektor sawit negara selain memupuk pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Menerusi matlamat itu, Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi KPPK menganjurkan pertandingan pidato Hargai Sawit Malaysia. Penganjuran menerusi Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM itu membabitkan pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Melalui pertandingan secara dalam talian ini, sejumlah 1,828 penyertaan di bawah kategori 12, 15 dan 18 tahun diterima. Video perlu dihantar menggunakan bahasa Melayu atau Inggeris dengan durasi 3 hingga 5 minit mengenai topik pilihan masing-masing berkaitan minyak sawit Malaysia. Hasil saringan 221 video disenarai pendek berdasarkan kriteria ditetapkan, antaranya kreativiti pembentangan slide, keyakinan menyampaikan pidato dan ketetapan maklumat disampaikan. Pemenang akan menerima hadiah produk berasaskan sawit sumbangan FGV Holdings Berhad.
Pertandingan juga bertujuan mengasah bakat pelajar dalam pengucapan awam sekaligus membina keyakinan diri dan membentuk personaliti yang baik. Ia turut berupaya menyuntik semangat patriotik dalam kalangan pelajar, seterusnya mendorong mereka mempertahankan industri itu sebagai khazanah negara. Selari dengan pendekatan kementerian sebelum ini yang berhasrat memberi pendedahan berhubung fakta dan sumbangan sektor sawit, 300,000 naskah buku Mari Kenal Sawit diberikan secara percuma kepada pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Program jelajah Mari Kenal Sawit turut dijalankan di 100 sekolah menengah di Semenanjung. Penerapan program ini sejajar dengan matlamat ke-9 Sustainable Development Goals iaitu memperkasa bidang industri, inovasi dan infrastruktur. Menerusi setiap inisiatif dilaksanakan, kementerian yakin ia dapat membantu memberi imej positif kepada industri sawit negara di samping mempromosikannya ke seluruh dunia. Lambat setengah jam ke lokasi yang dituju, sesak dan tidak selesa. Itu antara rungutan orang ramai apabila terpaksa menggunakan bas perantara yang disediakan Rapid Bus susulan perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya tergendala sejak Selasa lalu. Tinjauan mendapati sejak jam 7 pagi di stesen LRT Pasar Seni mendapati keadaan agak terkawal tetapi berlaku sedikit kesesakan apabila orang ramai keliru dengan arahan dan terpaksa berebut-rebut untuk menuju ke destinasi masing-masing. Saya menggunakan sepenuhnya public transport. Takkan saya nak gunakan Invis Grab pergi and balik. So memang makan kos yang tinggi jugalah sana. So memang bergantung pada public transport aja. LRT RM1.8 dalam 10 minutes. Kalau Grab tadi? Grab nak sampai pun 10 minit. Nak pergi sana jam lagi. Sebab dia kena U-turn kat sana. Dan kos dia lagi mahal lah. Rata-rata pengguna juga mengeluh kerana menggunakan perkhidmatan bas dan e-hailing bermakna mereka terpaksa menempuh kesesakan lalu lintas dan terpaksa mengambil masa yang lebih panjang untuk tiba ke destinasi. Mereka turut berharap isu itu dapat diselesaikan secepat mungkin dan pihak Rapid Rail perlu lebih bersedia di masa hadapan. Dalam pada itu, Media Prima Audio MPA mengambil inisiatif menyediakan pilihan pengangkutan alternatif kepada orang ramai yang terkesan dengan gangguan perjalanan LRT itu. Perkhidmatan pengangkutan untuk perjalanan pergi dan balik kerja dilaksanakan mulai semalam hingga 15 November ini. MPA merangkumi Hot FM, Bulletin FM, Molek FM, Fly FM dan 8FM menggunakan kereta rasmi stesen radio untuk menghantar orang awam yang terjejas. Mereka beroperasi 2 kali sehari pada waktu puncak, seawal 7.30 pagi dan 4.30 petang. Usaha itu melibatkan 2 laluan, Gombak ke Pasar Seni dan arah Damansara ke stesen LRT Bangsar. Menurut Ketua Pegawai Operasi Media Prima Audio, Aaron Pinto, pihaknya amat prihatin dan mengharapkan usaha ini dapat meringankan beban penumpang terjejas. Kempen mendidik pengundi giat dijalankan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjelang Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15 pada 19 November ini. Menerusi video yang dimuat naik Facebook agensi itu, pengundi boleh merujuk langkah-langkah untuk menyemak maklumat pengundian melalui aplikasi telefon pintar My SPR Semak atau portal rasmi SPR. SPR mengajak masyarakat khususnya mereka yang pertama kali mengundi agar mengetahui info mengenai lokasi pengundian dan saluran mengundi masing-masing. Dah tahu mengundi kat mana? Saluran berapa? Pukul berapa nak keluar mengundi? Jangan risau. Jom kita buka aplikasi My SPR Semak ataupun pergi je portal My SPR Semak untuk semak dekat mana kita mengundi. Pada PRU 15, 5.7 juta pengundi baru didaftarkan.
1.4 juta berusia 18 tahun, manakala 4.3 juta pengundi yang melepasi umur 20 tahun ke atas namun tidak pernah mengundi telah didaftarkan SPR secara automatik menerusi daftar pemilih. SPR berharap agar lebih ramai dapat menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian 19 November nanti. Bersekolah di kawasan hijau dan terbuka, belajar dengan kicauan burung serta bercucuk tanam antara kelebihan di Green School. Sekolah hijau pertama di Afrika Selatan ini menyasarkan untuk melahirkan generasi baru yang peka alam sekitar selain kreatif dan mampu bertahan menghadapi gangguan iklim global. Menurut pengasas sekolah ini, Alba Brand, idea mendirikannya tercetus pada 2017 selepas dia terlibat dengan inisiatif yang sama di Bali, Indonesia selama 6 bulan. Pengalaman itu mengubah kehidupannya. And it was this amazing family experience. And we really wanted to create that same experience for our children in our local context. We love living in South Africa. So we came back, we searched for land, we designed the campus, we built during COVID. Mereka kemudiannya mula menanam tumbuhan dan sayuran tanpa bahan kimia sebagai persediaan sebelum sekolah dibuka tahun lalu. Hasilnya bukan sahaja dapat dinikmati sebagai sumber makanan, ia juga mewujudkan biodiversity dengan menjadi tempat persinggahan dan habitat haiwan seperti rama-rama dan lebah. Kawasan sekolah dipenuhi buaian, pondok dan kotak-kotak tanah, manakala di kantin mereka mengamalkan sifar sampah dan hanya menikmati makanan berasaskan tumbuhan. Bilik-bilik darjah dilengkapi tingkap yang besar, membolehkan lebih banyak cahaya masuk. So I was a little bit skeptical coming here. I was like, will I really be doing what I need to do at this time in life? But then I realized we're still learning the same things, just I think in a generally better environment because I'm able to focus more actually. Keseluruhan sekolah juga dikuasakan oleh tenaga solar, manakala paip air yang diletakkan di bawah lantai bertindak sebagai pendingin hawa. I love learning about new fruits and vegetables and planting them, and I also really like about the campus is that it's really open and you have lots of friends and people to engage with and enjoy. Terdapat 170 pelajar di sekolah ini dari peringkat tadika sehinggalah ke sekolah menengah. Tidak seperti sekolah-sekolah lain, di sini mereka tidak perlu memakai uniform. Qatar melancarkan sebuah perkampungan dengan 6,000 kabin untuk penginapan peminat menjelang Piala Dunia 20 November ini. Ia dibina di atas tapak seluas 3.1 km persegi, menempatkan stesen metro, perhentian bas, restoran dan kedai serba-neka. Kawasan terbabit dilaporkan boleh menampung sehingga 12,000 orang. Menurut penganjur, kabin terbabit membentuk kira-kira 24% daripada jumlah tempahan. Setakat ini, lebih 90,000 bilik, kemah, apartmen, villa dan kabin bergerak telah ditempah pada setiap hari puncak Piala Dunia Qatar. Manakala 25,000 bilik lagi masih sedia menerima tempahan. Mereka yang mahukan penginapan bajet dijangka memilih kabin ini yang menawarkan pilihan yang lebih murah. Setiap kabin akan dikenakan harga sekitar $200 satu malam. Terdapat bilik penginapan lain dengan harga yang lebih murah, iaitu $80 satu malam, namun ia terletak lebih jauh daripada tapak kabin berkenaan. Mereka yang menginap di perkampungan peminat ini boleh melakukan perjalanan ulang-alik selama 40 minit ke tapak stadium. Orang ramai khususnya pelancong luar tidak melepaskan peluang menghadiri sambutan Festival Yipeng di Chiang Mai, Thailand.
Penganjur maklumkan berpuas hati dengan kehadiran kira-kira 8,000 pengunjung dari seluruh Thailand dan luar negara pada Festival of Lights kali ini, meskipun angka itu bukanlah yang tertinggi pernah dicatatkan. Yipeng adalah tradisi turun-temurun di Thailand bagi menandakan berakhirnya musim monsun, namun pada masa kini diraikan serentak dengan Loi Krathong. Meskipun disambut di negeri-negeri lain di Thailand, Chiang Mai diiktiraf sebagai tempat terbaik untuk pengalaman menakjubkan ini. Actually, when we look in the Instagram Thailand, this is one of the top 5 pictures we see, so it's a big dream to see the lanterns over the sky. That's why we're here, and I think it's a big cultural festival, and we like that. Today was exciting, very exciting, beautiful, breathtaking. The experience was just very magical, as you can see right now. Yeah. Beautiful. Pelepasan tanglung ke langit malam ketika bulan penuh adalah simbolik membuang nasib malam. Sebagai bonus, pengunjung festival tahun ini turut bertuah dapat menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh. Tahukah adik-adik, pada Kaabah kita sering melihat adanya kiswah, iaitu kain selimut hitam yang menutupi Kaabah. Tujuan pemasangan kain kiswah ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan, malah bertujuan melindungi dinding daripada kotoran, debu serta panas yang boleh merosakkannya. Tidak semua kiswah diperbuat daripada kain sutera. Pada era pra-Islam, penduduk Mekah menghasilkan kain kiswah dengan menggunakan kulit binatang. Ketika zaman Rasulullah SAW pula, kain kiswah yang menutupi Kaabah merupakan kain berwarna putih dihiasi garis merah. Pada tahun 1927, ketika pemerintahan Raja Abdul Aziz, kain kiswah diperbuat daripada kain sutera baldu yang berkualiti tinggi yang kita lihat pada hari ini. Kaligrafi ini dihasilkan dengan menggunakan benang emas dan juga perak. Kelihatan berkilau indah saat terkena cahaya matahari. Sukan tumpuan seluruh peminat sukan tempatan terarah kepada saingan Piala Sultan Azlan Shah 2022 di Ipoh, Perak malam ini apabila skuad hoki kebangsaan menentang Korea Selatan di pentas final. Harapan tinggi disandarkan kepada anak buah Arul Selvaraj bukan sahaja untuk membalas dendam ke atas lawan sama, tetapi paling penting melakar sejarah menjulang trofi kejuaraan buat julung kalinya. Selepas kekalahan pada kempen Piala Sultan Azlan Shah 2019, 4 pertemuan telah berlangsung antara Malaysia dan Korea Selatan termasuk perlawanan pembuka tirai kempen kali ini. Korea Selatan lebih mendominasi melalui 3 kemenangan dan 1 seri. Pada pertemuan terakhir kedua-dua pasukan pada 1 November lalu, Malaysia kalah 0-3 dengan ketiga-tiga gol Korea Selatan adalah menerusi pukulan sudut penalti. Namun dengan mula mempamerkan kebangkitan kini, The Speedy Tigers tampak positif untuk kembali mencipta kemenangan. Yang jelas ia turut menjadi detik penting buat pemain-pemain muda terutamanya mendapatkan status antarabangsa dan kejuaraan untuk pengalaman yang cukup bermakna. Dan kehadiran penyokong pada aksi final jam 8 malam ini diharap menjadi tonik terbaik buat pasukan negara yang kini hanya selangkah lagi untuk mencipta sejarah baru. Putrajaya meneruskan dominasi pada saingan rugby Piala Agong. Kali ini membelasah Sarawak 106 berbalas 10. Mereka garang menghasilkan 17 try keseluruhan dengan 4 daripadanya disumbangkan Jerry Kavikai. Selepas membelasah Selangor Sabtu lalu, giliran Sarawak pula jadi mangsa Putrajaya pada minggu kedua saingan rugby Piala Agong. Jerry Kavikai memulakan pesta kutipan mata Putrajaya menerusi try seawal minit pertama. Sebelum Muhammad Amir Syafiq Madiyah dan Muhammad Zarif Afandi Zahib masing-masing menghadiahkan 5 mata buat Putrajaya. Sukar buat Sarawak namun mereka tetap ceria berjaya melakar 1 try menerusi Gerald Jotihin dengan conversion Kamarudin Padin memberikan mereka 10 mata. Putrajaya bagaimanapun menutup babak pertama dengan keputusan 53 berbalas 10 selepas Zarif Afandi dan Kavikai masing-masing berjaya mencatat 2 try.
Bersambung selepas rehat, KVK melengkapkan hat-trick sebelum menambah satu lagi try pada minit ke-51 untuk melengkapkan jumlah 4 try yang dilakukannya pada perlawanan ini. Tidak terhenti di situ, giliran Amir pula merakam try kedua peribadi sebelum pemain gantian Anwarul Hafiz Ahmad juga ceria dengan 2 try minit ke-67 dan 79. Putrajaya menang besar 106-10 untuk memimpin kedudukan teratas kumpulan C dengan 2 kemenangan berturut-turut. Ini pula kemeriahan berbaki 10 hari lagi menjelang musim bola sepak Piala Dunia di Qatar 2022. Bahang kehebatan 32 pasukan yang akan menetap di Doha terbau-bau hingga ke Kuala Lumpur dan sesi promosi buat peminat-peminat Piala Dunia di Malaysia. Menjadi tipuan siang tadi, bola rasmi kejohanan yang dinamakan Al-Rihlah dipertontonkan kepada umum. Al-Rihlah yang bermaksud sebuah perjalanan dalam bahasa Arab adalah bola rasmi ke-14 yang dicipta khusus untuk Piala Dunia pada edisi kali ini. Bagi peminat, anda boleh mengunjungi kesemua 5 lokasi roadshow bola rasmi Piala Dunia bermula di Pusat Membeli Belah Sambui Perhami, Putih Terengganu, Pulau Pinang, Johor dan Melaka sepanjang Piala Dunia berlangsung kelak. Kesemua bola edisi Piala Dunia sejak edisi pertama hinggalah Qatar 2022 dipamerkan, termasuk jersey pasukan bertanding selain pelbagai aktiviti menarik yang disediakan. Everybody gets excited. This is one of the, would say, the world stage event, which is the biggest on earth, and it excites everyone around the world. Perasmian hiasan tingkap sempena Christmas di Gedung Beli Belah popular di Paris, Perancis mengakhiri buletin didik. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.